Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar dan juga pendengar. Kali ini kita akan bincangkan pula mengenai rates and related rates. Alright, so kita pecahkan kepada dua bahagian, rates dan juga related rates. Jadi untuk permulaan ini, mari kita lihat beberapa takrifan ya, penggunaan simbol dan juga notation yang kerap kita gunakan dalam topik ini. Baik, yang pertama sekali, jika kita diberi y sama dengan fx, jadi kita tahu ya, jika kita mendapatkan dy over dx tu, dia akan merujuk kepada kadar perubahan y terhadap x. Right, kalau kita diberi y equal to fx, ini normal lah, ini semua kita tahu ya. So dalam bentuk yang lain, kita juga mungkin diberi r equal to ft. So it depends pada situation. So r ni kita tahu, r ni merujuk kepada jejari kan, radius ya, dan t itu kemungkinan besar dan kebiasaannya merujuk kepada masa. Jadi dalam hal ini, jika kita diberi function dalam notation yang lain, r sama dengan ft, kita boleh mendapatkan dr over dt, dan ini adalah merujuk kepada kadar perubahan jejari terhadap masa. Okey, ini adalah common lah ya. Jadi nombor 3 ni, ini adalah dia punya tandaan positif ataupun negatif. Jadi kalau kita dapat dy over dx ataupun dr over dt, misalnya macam tu so jadi kalau kita dapat dy over dx tu nilai dia adalah positif, maka dia mewakili kadar perubahan yang menokok, iaitu increase ya, increase lah. So ini kita semua maklum. Dan kalau kita dapat sebaliknya, iaitu negatif, dia mewakili kadar perubahan menyusut, decrease. So satu increase, satu lagi adalah decrease. Okay guys, so kita pergi kepada satu contoh, iaitu contoh pertama kita lihat yang ni kita baca dulu soalan. Dia kata luas ya, area so luas setitik dakwat A cm padu, cm persegi, membesar mengikut rumus berikut ya. So kita diberi rumus bagi luas, iaitu A sama dengan 3t² tambah t selepas t saat. Okey, so soalan dia adalah tentukan kadar luas titik dakwat itu membesar ya, increase ya, ketika t sama dengan 5. Jadi dalam soalan yang ditanya dalam example ini, dia meminta kadar ya, rate ya, kadar luas. Jadi dekat sini kita dah tahu apa yang diminta adalah sebenarnya dA over dt ya. Ini adalah kadar perubahan luas. So kita nak cari inilah sebenarnya. Tetapi bila kita bila kita lihat dA over dt, sebenarnya kita boleh dapatkan dA over dt ni daripada persamaan yang rumus yang diberi ini. So maksud dia, we are given A equal to semua-semua ni, maka kita boleh dapatkan dA over dt dari sini. So bila kita dah dapat dA over dt, maksudnya kita nak differentiate kan lah. Bila dah dapat, baru kita gantikan nilai t sama dengan 5 tu ke dalam differentiate tu. So maksudnya kita nak dapatkan A prime lah ya, nak dapatkan A prime, tapi sama juga dengan kalau kita tulis dA over dt. Jadi kita buat satu persatu. Ini contoh mudah. So now we are given this, and then kita akan cuba membuat dA over dt, iaitu A prime, dan kita akan dapat 6t tambah 1. Bila dah dapat ini, kita masukkan nilai t sama dengan 5 seperti yang diberi tu ke dalam dA over dt ni tadi, dan kita akan dapat jawapan 31. Maksud dia kadar luas itu kadar luas dakwat tu membesar adalah 31 unit. So macam ni lah ya. Yang ni unit dia, yang ni tak, ini kita tulis pun tak apa, tak tulis pun tak apa. Alright. Okey, contoh kedua kita lihat. Satu tadi kita dah tengok dia increase, betul tak? Increase kan, ni dakwat itu membesar kan, so dia increase. Dan kalau kita perhatikan ni, bila kita sebut increase tu, nilai dA dt ni mesti positif, perasan tak? So dia adalah positif. Now kita lihat satu contoh di mana contoh yang decrease pula. Bila kita sebut decrease, kita take note, hasil dia mesti
negatif. Tapi nanti bila kita buat kesimpulan, kita tahu kita akan positifkan balik lah. Alright, contoh ini kalau kita lihat, kita tengok soalan ni, dia kata isi padu V cm3 air di dalam sebuah tangki yang bocor selepas T saat diberi oleh persamaan berikut. Ini adalah isi padu dia. So, soalan dia adalah, dapatkan kadar air itu mengalir keluar ketika saat yang ke-6. Jadi, bila kita baca soalan ini, statement yang bawah ini, dia akan merujuk kepada dV dt. Sebab dia ada kadar air itu mengalir keluar kan, dia akan merujuk kepada isi padu, dan kita sebenarnya diminta mencari dV over dt. So, seperti biasa, kita akan menggunakan persamaan ini, kita nak dapatkan V prime ataupun dV over dt. Jadi, bila kita cuba selesaikan, ini adalah jawapan dia. So, jadi V itu, ini adalah given, dan kita akan cuba mendapatkan dV over dt, dan kita akan dapat minus 3 minus 2t. Ya, yang ini kita hanya differentiatekan yang ini sahaja, dan akhirnya kita masukkan T sama dengan 6, dan dia berakhir dengan negatif 15. Jadi jangan tinggalkan macam ni. So kena buat statement sikit, kadar air keluar adalah 15 unit sahaja. So macam ni lah ya. So kita sedia maklum ya, maksud dia bila macam ni, maka air tu kadar dia akan menyusut. So macam tu lah, akan berkurang lah maksud dia. Maksudnya isi padu dia adalah berkurang berdasarkan masa pada minit yang ke-6 itu. Okey, so ini adalah satu keadaan. Keadaan yang kedua yang kita bincangkan adalah yang disebut kadar perubahan malah, iaitu constant. Ya, constant rate. So jadi bila kita sebut constant rate, dalam soalan kebiasaannya dia akan sebut perkataan malah itu, iaitu constant dan sebagainya, dia akan sebut. Jadi bila dia melibatkan constant, dia melibatkan malah, jadi kita ada satu rumus kat sini. Right? Rumusnya adalah dr over dt equal to perubahan pada r dan perubahan pada t. Jadi bila kita sebut perubahan pada r ataupun t, dia adalah sentiasa kebiasaannya merujuk kepada keadaan selepas dan keadaan sebelum. Ataupun kalau saya nak detailkan r ini, so r after tolak r before, ataupun t after tolak t before. Right? So kita akan menggunakan pendekatan ini untuk menjawab soalan-soalan yang melibatkan kadar perubahan malah. Baik, kita tengok contoh yang ketiga kita di sini. Cuba kita lihat soalan. Kalau kita lihat soalan ini, jejari R bagi suatu bulatan menokok dengan kadar malah. Nampak tak? Dia akan sebut dekat sini kadar malah 0.5. Jadi kalau kita rujuk kepada soalan kadar malah, maksud dia dekat sini lah. Yang ini. Maknanya dia dah bagi siap-siap nilai ni sebanyak 5. Ya? 5 unit lah kan? Kat sini. Jadi jika jejari awalnya adalah 3.5, ini awal ya, jadi R awal. Dapatkan jejarinya selepas 10 saat. Okey. So kita ada dua benda tau. Satu, kita ada R, yang ini R, dan kita ada T, betul? Tapi bila kita nak isi kat sini, kita tertakluk kepada selepas tolak sebelum. Jadi kalau kita lihat dekat situ, kita tengok R dulu ya. Bila tengok R, dia kata ini jejari awal. Jejari awalnya adalah 3.5. Maksud dia, untuk R, dia akan jadi selepas tolak sebelum. Selepas kita tak tahu. So, maknanya dia akan jadi R tolak 3.5. Faham tak? Itu adalah jejari. Untuk saat pula, ini kata selepas 10 saat. Maka, perubahan saat, perubahan T, dia akan apa? Yang ni kan selepas kan? So, dia akan jadi 10 tolak 0. Ya? So, maknanya dengan menggunakan rumus yang kita tahu sebelum ini, jadi kita akan dapat ni lah. R
tolak 3.5. So selepas tolak sebelum. Ini selepas tolak sebelum. So kita masukkan semua nilai, kita perkemaskan semua sekali, maka kita akan dapat nilai R tu sebagai 8.5. Okey, so itu habis kat situ. Lepas tu kita lihat pula berkaitan dengan related rates ataupun dalam BM dia kadar perubahan terkait. Ya, so ini ya. So basically bila kita bincangkan related rates ini, kita akan menggunakan rumus ini, ya. Boleh diselesaikan dalam, in most cases boleh diselesaikan dengan menggunakan rumus ini. Jadi kalau kita perhatikan rumus ini ada iras-iras chain rule. Perasan kan? So dy over dt sama dengan dy over du darab du over dt. So jadi it depends lah. Tengok pada soalan tu, kadang-kadang kalau soalan tu merujuk kepada isi padu misalnya, yang y ni yang saya tandakan merah ni, dia akan jadi dA per dt ataupun dA per dr ke. So dia tengok kepada soalan tu. So kalau dia melibatkan isi padu kon ke, isi padu silinder ke, kebiasaannya dia akan jadi dA over dr. Sebab bila kita sebut kon dan sebagainya, dia akan terkait rapat dengan jejari kon tersebut dan sebagainya kan. So jadi kita kena ubah suai, kena tengok kepada persamaan yang diberi dan sebagainya, kena sesuaikan dekat sini. Ini dulu kena keluar. Ya, ini dulu kena dapatkan. Lepas tu baru kita cek yang mana satu sebenarnya yang bersesuaian. Ataupun kita boleh tengok soalan, dari soalan tu kita boleh congkil keluar information dan baru kita masukkan ke dalam sini. Pun boleh juga kita sesuaikan, tengok yang mana lebih bersesuaian. Okey, ingat ni ya. Okey, kita pergi kepada satu contoh kat sini. So dia kata apa? Diberi y sama dengan 2x tambah 7 square root dan y menokok pada kadar 5 unit sesaat. Ya. Dapatkan kadar perubahan x apabila x sama dengan 0.3. Baik. Daripada ayat dekat sini, soalan di sini, kita kena extract information. Kena tahu. So, jadi daripada persamaan yang diberi ini fungsi ni, kita dah boleh cari apa? Kita dah boleh cari dy over dx, betul? Okey, ini kita boleh carilah. Sebab tu saya tandakan macam ni. Lepas tu, dia kata y menokok pada kadar 5 unit sesaat. Jadi dari sini kita dah boleh extract satu lagi information, iaitu sebenarnya dia nak bagi tahu kita yang dy over dt tu is equal to 5. Okey? So macam mana kita tahu dt? Sebab dia bagi unit dekat sini. Nampak tak? Per saat. Jadi kita tahu dy over dt is equal to 5. Dah dapat 2. So, soalan yang sebenarnya adalah dapatkan kadar penambahan X. So, kadar bagi X apabila X sama dengan 0.3. Jadi, bila sebut kadar penambahan bagi X, of course dia akan merujuk kepada dx over dt. Jadi, maknanya kita nak mencari dx over dt. Ini yang soalan dia. So, jadi daripada sini, kita dah boleh tengok rumus kita adalah ini tau. Ya. So rumus kita adalah ini, iaitu dy over dt sama dengan dy over dx darab dx over dt. So ini sama lah ni. Kan? Kebetulan dia sama, jadi kita kekalkanlah dy over dt sama dengan semua-semua ni. Jadi daripada sini kita boleh masukkan semua info yang bersesuaian. Jadi sebenarnya kita dah ada 5 dah diberi. Lepas tu dy over dx ini tak diberilah. Macam ni kan? Ini kan? Dy over dx ni tidak diberi, tapi kita kena carilah. So kita hanya kena perlu differentiatekan persamaan ini untuk dapatkan dy over dx. So kita buat. Di sini saya tunjukkan sikit. Ada tunjuk tak? Di sini so kita diberi y sama dengan yang ini, dan kita dapatkan dy over dx tu, kita dah akan dapat yang warna merah ni. Yang ni so maknanya this part kita dah dapat, this part kita dah dapat, this part of course kita boleh cari. So kita pindahkanlah hasil kat sini ke kiri. So jadi kesimpulan dia,
kita akan dapat yang ini ya, dx over dt. Bila saya permudahkan, saya dapat this line. Okey, bila dah dapat this line, baru kita masukkan 0.3 tu. X sama 0.3 kan, masukkan ke dalam sini. Masuk sini, maka kita akan end up dengan 13.784 sebagai jawapan kita. Okey, kita pergi kepada contoh yang keempat. 4 saja kot contoh. Okey, contoh yang keempat. Baik, kita analyse dulu soalan ini. Okey, dan kita nak extract information yang ada di dalamnya. Baik, dia kata isi padu sebuah kon menyusut pada kadar 4 unit per saat. So macam tu. Jadi dia dah bagi tahu dah isi padu. Keyword dia lah isi padu dan per saat. Jadi dari sini kita dah tahu dah sebenarnya dia nak bagi tahu kita dV over dt. Kan? Kenapa saya letak negatif 4? Sebab dia menyusut, dia decrease. Kan sebelum ni kita dah bincangkan, kalau dia increase dia positif, kalau dia decrease dia adalah negatif kan. So kita letak tanda negatif kat sini, sign negatif kat sini, merujuk kepada dia menyusut sebenarnya. Alright, ini satu info. Yang kedua, dapatkan kadar susutan jejari dia. Alright, dia kata kadar susutan jejari. Jadi kita ada keyword jejari dan dia ada perkataan kadar. So kadar ni normally dia akan relate dengan masa lah. So sebab itulah di statement dia minta kita cari dr over dt. Ini soalan dia sebenarnya. Nak cari dr over dt apabila panjang jejari adalah 5 dan tinggi dia adalah 8. So ini so ini dia. Dan dia beri hint dekat sini isi padu kon. Isi padu kon ini diberi sebagai V sama dengan 1/3 pi R kuasa 2 H. R tu adalah jejari dia, H tu adalah tinggi dia. Jadi dari sini kita boleh dapatkan dV over dr. Apa yang perlu kita buat? Kita hanya differentiatekan yang ini, maka kita akan dapatlah dV over dr. Jadi kita dah ada 3 info sekarang ni. Ada yang diberi, ada yang kena cari, ada yang kita nak dapatkan jawapan tu. So jadi kita diberi 1, kita diberi 2, ini nak kena buat pengiraan sikit, dan ini yang kita nak cari. Jadi daripada sini kita susun semula rumus kita. Ini adalah rumus kita ya. Ini rumus kita, dV over dt sama dengan dV over dr darab dr over dt. Jadi kalau kita perhatikan dekat sini, kita dah boleh bukan, kita telah pun diberi negatif 4 dekat sini. This part adalah minus 4 dV dr. Kita diberi V, tapi kita kena cari dV dr. So jawapan ni adalah 80 pi over 3. So macam mana kita dapat? Kita dapat daripada sini. Ini kan? So we are given V. Lepas tu we are going to differentiate this part. Kita akan buat dV over dr. Kita akan dapat 2 over 3 pi r h. Now we are given r and h. Kita substitutekan awal-awal dan kita akan dapat 80 pi per 3. So itu cara kita dapat ya. Baik. So once kita dah dapat dua-dua komponen ini dan ini, maka kita boleh cari dr over dt. Pindahkan ini ke sebelah kiri. Jadi kita akan dapat yang ni lah ya. Dapat ini, selesaikan, dan akhirnya kita akan dapat negatif 0.0477. Tapi ada negatif kan? Ada negatif ni, kita buat statement sikit nak bagi tahu kadar susutan jejarinya adalah 0.0477. So maksudnya dia decrease, dia menyusut ya, kadar itu menyusut ya, dengan pada nilai 0.0477. Ada lagi soalan tak? Okay, tak ada ya. So itu sahaja guys. Untuk topik ini saya beri ada beberapa contoh untuk kita fahamkan topik ini. Ada banyak lagi contoh yang boleh kita dapat daripada Google, daripada buku rujukan dan sebagainya. So ingatnya ada beberapa cara untuk menyelesaikan related rates, dan kita juga ada kadar perubahan mala kan. Lepas tu
kita ada yang standard punya, yang macam ni. So jadi saya harap semua boleh clear kat sini apa yang topik ini bincangkan. Okay, so thanks for watching. Hope you enjoy the video. See you in the next video.